Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Bersama saya lagi Nazar bin Abdullah. Pada perkongsian kali ini, saya akan kongsikan kepada Anda semua satu jenis pokok yang sungguh bernilai apabila kita jadikan sebagai bonsai. Baiklah teman, sekiranya Anda ingin mengetahui apakah pokok tersebut, pastikan Anda mengikuti perkongsian saya ini hingga selesai. Okey, jom kita teruskan. Baiklah sahabat semua, pokok yang saya maksudkan tadi adalah pokok beringin kimang. Ini adalah pokok beringin kimang ya. Okey. Ini adalah pokok beringin kimang. Okey. Baiklah teman-teman, di sini saya akan jelaskan kepada Anda semua apakah ciri-ciri yang ada pada pokok beringin kimang ini. Okey. Baiklah teman-teman, mula-mula kita akan melihat daripada segi daun ya. Okey, sekarang kita lihat daun ya. Daun pokok beringin kimang ini. Okey, ciri ya, daun ya. Tebal ya teman, tebal. Okey, untuk bahagian permukaan sebelah atas daun pokok beringin kimang ini berwarna hijau tua dan di bahagian bawah berwarna hijau muda. Okey, daunnya tebal dan berbentuk bujur macam ni ya, berbentuk bujur. Okey. Dan daun daripada pokok beringin kimang ini bergetah ya. Bergetah macam ni. Tengok, dia ada bunyi kan dia getah. Daun ini adalah sejenis daun yang tebal. Okey, itu untuk bahagian daun dan ciri dahan. Sekarang kita tengok pula bagaimanakah ciri dahan atau ranting kepada pokok beringin kimang ini. Okey. Tengok sekarang, ini adalah keadaan dahan daripada pokok beringin kimang ini, teman-teman. Ya. Okey, sekarang kita tengok ciri dahan, ini ciri dahan ini. Okey, ini adalah ciri-ciri dahan atau ranting pada pokok beringin kimang ini, teman. Ya. Okey, ni tengok. Ni ya. Ini adalah ciri dahan kepada pokok beringin kimang. Okey, di mana dahan pokok beringin kimang ini ialah ada bintik-bintik ya, ada bintik-bintik putih yang melekat pada ranting-ranting pokok beringin kimang ini. Ya, macam ni. Ya, semula jadi ya. Dan untuk ranting pokok beringin kimang ni teman, ya berwarna coklat muda ya. Coklat muda. Nah, coklat. Untuk ranting yang muda berwarna coklat muda macam ni. Okey. Ni punya ranting. Okey. Sekarang kita tengok dahan daripada pokok beringin kimang ini yang sudah tua. Okey, sekarang kita tengok. Okey, tengok sini ya. Okey. Ini adalah dahan untuk beringin kimang yang sudah tua. Okey. Dia berwarna coklat keputih-putihan macam ni ya. Okey. Ni. Okey. Berbeza dengan yang muda, dia hanya berwarna coklat macam ini saja. Okey. Ini tadi yang muda kan? Ini adalah yang muda. Ini adalah keadaan daripada dahan atau ranting pokok beringin kimang ini muda. Dan sekarang kita akan tengok kepada batangnya pula. Okey. Ini adalah batang teman. Batang kepada pokok beringin kimang. Okey. Batang dia akan berwarna coklat ke kelabu-kelabu macam ni ya. Okey. Dan kita sekarang pergi ke bahagian akar pula. Okey. Di mana pokok beringin kimang ni teman-teman mempunyai akar yang banyak macam ni ya. Okey, punya akar yang banyak macam ni. Ini adalah pada akar pokok beringin kimang ni. Okey, ni ada akar ya. Akar pokok beringin kimang macam ni. Dia mempunyai akar yang bergantung macam ni. Ini adalah akar-akar daripada pokok beringin kimang. Okey. Kemudian kita tengok daripada pangkal pokok ni ya. Okey. Pangkal pokok beringin kimang ni teman yang punya besar ya. Besar. Pangkal yang besar ya. Besar. Okey, kena besar. Baiklah teman. Okey, sekarang kita akan lihat apakah ciri-ciri keistimewaan yang ada kepada pokok beringin kimang ini sehingga akan membolehkan pokok beringin kimang ini menjadi salah satu jenis bonsai yang begitu bernilai tinggi apa kita jadikan sebagai bahan bonsai. Okey. Okey, untuk faktor ataupun ciri-ciri yang pertama yang teman kepada pokok beringin kimang ini yang dapat menambah nilai apabila kita jadikan pokok ini sebagai bahan bonsai ialah di mana pokok ini dah. Okey, mula-mula kita sentuh bahagian daun. Okey. Untuk bahagian daun, pokok beringin kimang ini teman-teman mempunyai
apa nama tu, keistimewaan yang tersendiri, iaitu apabila kita jadikan pokok beringin ini sebagai bahan bonsai, pokok ini, daun pokok ini boleh mengecil ya. Contoh, ini tadi kita ambil daun yang besar ya. Okey, kita ambil saiz daun yang besar. Okey. Okey, contoh ambil ni lah. Okey. Ini adalah contoh daun yang besar ya. Okey ni. Ini adalah saiz contoh daun yang besar. Okey. Apabila pokok beringin kimang ini kita jadikan sebagai bahan bonsai, daun pokok beringin kimang ini akan mengecil ya. Boleh mengecil sehingga tahap yang terlalu maksimal macam ini. Boleh mengecil sampai sebesar ni ya, memang. Kita tengok dulu. Saiz yang paling kecil apabila kita jadikan sebagai bahan bonsai. Okey teman, kita beza ya, kita bandingkan. Okey. Apabila sebelum kita jadikan bahan bonsai dan selepas menjadi bahan bonsai, ini ada teman. Ini adalah perbezaan ya, perbezaan yang sangat besar pada daun pokok beringin kimang apabila kita jadikan sebagai bahan bonsai. Tengok teman, berapa kali ganda. Daun pokok beringin kimang ini boleh mengecil sehingga sebesar ini ya. Tengok. Tengok berapa kali ganda ni. Itu adalah ciri-ciri yang pertama yang terdapat pada pokok beringin kimang ini. Mengapa ataupun apakah alasan pada pokok beringin kimang ini yang menjadi nilai tinggi apabila kita jadikan sebagai salah satu daripada bahan bonsai. Okey, ciri-ciri yang kedua. Okey, tadi daun kan? Okey, ciri-ciri yang kedua sekarang kita akan lihat pada rantingnya. Okey, ranting. Okey, teman-teman. Tengok ya, sekarang kita tengok ranting pokok beringin kimang ini. Okey, ini adalah ranting pokok beringin ya. Okey, sekarang kita tengok ranting ya. Ini adalah ranting. Di mana pokok beringin kimang ini, teman-teman? Dia mempunyai ranting yang sangat banyak ya. Sangat banyak macam ni. Ranting yang sangat banyak macam ni. Apabila kita potong di sini atau kita kerat, ranting akan tumbuh lagi ya. Pucuk-pucuk yang baru akan menjadi ranting-ranting yang baru. Di mana ini juga adalah merupakan salah satu daripada ciri-ciri pokok yang sangat istimewa dan bernilai tinggi apabila kita jadikan sebagai bahan bonsai. Contoh yang teman, kita lihat ya. Pada pokok ni yang kita telah potong. Kita tengok dulu. Okey, contoh macam ni teman. Okey, sini kan? Okey, sini kita dah potong ya. Okey, sini. Bahagian pokok ni kita dah potong kat sini. Ni. Ini dah potong kan, nampak kan? Ni kita dah potong. Ni. Ni kita dah potong. Tengok tepi-tepinya semua ranting-ranting, semua itu pucuk-pucuk yang baru tumbuh macam ni. Ini adalah keistimewaan yang kedua pada pokok beringin kimang ini, menyebabkan pokok beringin kimang ini layak menjadi sebagai salah satu daripada bahan bonsai yang bernilai tinggi. Okey. Kemudian kita lihat ciri-ciri yang ketiga. Okey. Kita tengok daripada keadaan dahan ataupun batang pokok ini teman. Di mana pokok beringin kimang ini teman ya, mempunyai dahan yang begitu lembut ya. Lembut macam ni. Lembut, sangat mudah untuk kita bentuk ataupun kita lentur ya, untuk membentuk gerak dasar ataupun gerak asas untuk kita dalam proses menjadikan pokok beringin kimang ini sebagai bahan bonsai kita. Sangat ya, sangat lembut. Dan pokok beringin kimang ini juga teman mempunyai dahan yang sangat liat ya, tidak mudah patah apabila kita membentuk macam tu. Bengkok sini, kita pusingkan, tidak menjadi masalah kepada dahan pokok beringin kimang ini. Ini adalah merupakan ciri yang ketiga terpenting kepada pokok yang boleh kita jadikan sebagai bahan bonsai yang akan mempunyai nilai yang sangat tinggi. Okey. Dan sekarang kita lihat kepada ni ciri-ciri yang keempat. Okey, teman, sekarang kita akan lihat pada ciri yang keempat. Okey, baiklah, teman. Okey, di sini. Di mana pokok beringin ini, teman? Tahu ya. Ini tadi sini kan, ini kita potong kat sini kan, nampak kan? Kita potong kan? Ini tadi. Ini dah potong. Tengok pucuk-pucuk baru yang tumbuh lagi. Okey. Dan sekarang kita akan lihat ciri-ciri yang keempat. Okey, yang ada pada pokok beringin kimang ini menyebabkan pokok beringin kimang ini dijadikan sebagai salah satu bahan bonsai yang sangat bernilai tinggi apabila dijadikan sebagai ini. Okey, tengok batang. Okey, ni kita tengok pohon pokok ni ya. Ni, yang bahan ni. Di mana pokok beringin kimang ini teman-teman akan mempunyai ya karakter batang yang sangat unik macam ni. Ya, berbentuk-bentuk ya, berliuk-liuk macam ni, akar-akar yang macam ni. Ni membezakan ya, ini adalah sangat membezakan pokok beringin kimang ini daripada pokok-pokok yang lain yang sangat sesuai kita jadikan bahan bonsai. Tengok ni teman.
kan? Bentuk-bentuk macam ni, ada lubang-lubang macam ni, okey. Ini adalah merupakan salah satu ciri-ciri yang penting ya terhadap sejenis pokok yang sangat sesuai untuk kita jadikan sebagai bahan bonsai dan dapat menambah nilai kepada pokok tersebut apabila kita sudah jadikan sebagai bonsai. Okey, itu tadi ciri-ciri yang keempat. Okey, baiklah teman-teman. Sekarang kita lihat ciri-ciri yang kelima pula. Kenapa ataupun bagaimana, apakah alasan ataupun sebab kenapa pokok beringin kimang ini sangat sesuai dijadikan sebagai bahan bonsai dan salah satu daripada bahan bonsai yang bernilai sangat tinggi. Okey. Sekarang kita tengok akar ya. Akar. Di mana pokok beringin kimang ini teman-teman mempunyai akar yang begitu unik ya macam ni. Apabila kita potong macam ni ya teman-teman, beringin kimang akan mempunyai akar yang banyak macam ni. Akar yang macam ni. Ya. Di mana akar yang macam ni tidak dimiliki oleh pokok-pokok yang lain. Ni. Ini adalah akar ya. Akar daripada pokok beringin kimang. Ni. Okey. Ini adalah akar tadi. Ini adalah akar. Di mana pokok beringin kimang ini teman-teman mempunyai akar yang sangat banyak ya. Akar yang sangat banyak. Apabila kita jadikan sebagai bahan bonsai. Apabila kita potong sini, misal kata kita potong ke sini ya, nanti akar akan tumbuh. Dan ini akan menimbulkan akar yang banyak dan menambahkan lagi kesenian pada pokok beringin kimang ini apabila kita jadikan sebagai bahan bonsai. Dan ini merupakan salah satu lagi ciri-ciri pokok yang sangat istimewa dan mempunyai nilai yang tinggi apabila kita jadikan sebagai bahan bonsai. Itu tadi ya, ciri-ciri yang keempat. Bagaimanakah ataupun kenapakah pokok beringin kimang ini sangat sesuai dan merupakan salah satu pokok yang bernilai sangat tinggi apa kita jadikan sebagai bahan bonsai. Okey. Sekarang kita bincangkan bagaimanakah keadaan dari segi kedaya tahanan hidup pokok beringin kimang ini. Okey, baiklah teman-teman. Pokok beringin kimang ini merupakan salah satu pokok yang mempunyai daya tahan hidup yang sangat lasak ya, yang sangat lasak. Walaupun cuaca musim panas, musim hujan, pokok ini akan tetap tumbuh. Yang penting pokok ini duduk di atas tanah ya. Sama ada di atas tanah, di atas batu ataupun di atas kayu, pokok ini akan dapat sebab dia punya kehidupan ya, dia akan tumbuh. Walau bagaimana keadaan pun dia akan tumbuh. Kecualilah kita rendam di dalam air saja. Ya, baru dia akan mati. Rendam terus. Okey. Tapi kalau kita letak pokok ini di atas tanah, di kawasan berair, di atas kering ataupun di atas batu ataupun di atas kayu, pokok ini akan dapat ya survive dia sendiri untuk tumbuh ya. Kita kata macam ni. Ini adalah di dalam hutan yang teman, pokok ni tumbuh di dalam hutan saja ni macam ni. Itu saja pokok ni. Ini adalah ciri-ciri yang penting pada pokok beringin kimang yang boleh kita jadikan sebagai alasan ataupun sebab kenapa pokok ini sangat sesuai untuk kita jadikan sebagai bahan bonsai dan sangat bernilai tinggi. Okey. Kemudian ciri yang ketiga daripada daya tahan ya. Yang kedua, tadi yang pertama kan. Yang kedua, pokok beringin kimang ini teman-teman adalah sejenis pokok yang tahan hidup ya, tahan. Di mana pokok ini adalah merupakan salah satu jenis pokok yang tidak mudah mati. Okey, pokok ini adalah jenis pokok yang tidak mudah mati. Tahan hidup dia, tahan hidup. Dan ini merupakan salah satu faktor sejenis pokok yang sangat sesuai kita jadikan sebagai bahan bonsai, iaitu pokok yang mempunyai jangka hidup yang lama dan tidak mudah mati. Okey, ini terdapat pada pokok beringin kimang. Okey. Kemudian kita lihat keadaan fizikal pada pokok ini tadi. Ini adalah keadaan fizikal beringin kimang ya. Okey. Pokok beringin kimang ini teman mempunyai keunikan yang tersendiri ya. Kalau kita lihat daripada segi daun, dahan, batang, akar dia sangat ya. Ini sangat sesuai dijadikan sebagai salah satu daripada bahan bonsai yang sangat bernilai tinggi. Baiklah teman-teman. Bagaimana pula cara untuk kita membudidayakan ataupun kita menanam pokok beringin kimang ini sebagai salah satu daripada bahan bonsai kita yang bernilai. Okey. Okey, ada beberapa cara yang boleh kita lakukan untuk kita menjadikan pokok beringin kimang ini sebagai bahan bonsai kita, teman. Okey. Untuk menanam ya. Okey, cara yang pertama, kita boleh tanam, potong terus macam ni. Lepas tu kita cucuk ke tanah, tanam. Kita akan tunggu, dia akan tumbuh.
ataupun kita potong, ambil dahan macam ni ataupun batang, kita rendam dekat air, dia akan tumbuh akar, kita akan tanam. Ataupun kita boleh juga buat apa nama tu? Cangkuk ya. Sama ada kita menggunakan cangkuk menggunakan tanah, menggunakan belian tanah, menggunakan belian air, ataupun kita menggunakan cangkuk angin ataupun cangkuk embun. 4 jenis sistem cangkuk ini boleh kita lakukan kepada pokok beringin kimang ini. Okey. Untuk bahagian beringin kimang ni teman, okey. Mengikut daripada kebiasaan pokok beringin kimang ini, apa yang kita telah buat ya, kita boleh menanam di keseluruhan bahagian daripada pokok beringin kimang ini. Contohnya kita nak ambil dahan, kita boleh tanam dahan, kita ambil batang, kita boleh tanam batang, kita ambil akar, kita boleh tanam akar, ataupun kita ambil pangkal ya, kita gali, kita juga boleh tanam. Ini adalah merupakan keistimewaan ya pada pokok beringin kimang ini yang kita boleh jadikan sebagai satu bahan bonsai kita. Ya teman-teman, ini adalah pokok beringin kimang. Beringin kimang ini adalah merupakan salah satu daripada keluarga beringin ya, di mana ada lagi beringin-beringin lain, contohnya beringin jamin, beringin bunut ya, beringin apa lagi, jenis lain lah. Okey, ini adalah merupakan salah satu daripada ahli keluarga pokok beringin kimang. Dan pokok beringin kimang ini adalah sejenis pokok yang akan menjadi salah satu jenis bonsai yang akan mempunyai nilai yang sangat tinggi apabila kita jadikan sebagai bahan bonsai kita. Baiklah teman-teman, untuk media tanam ya, untuk media tanam pokok beringin kimang ini sangat mudah ya. Kita boleh menggunakan tanah, kita boleh menggunakan apa nama tu, tanah saja, tanah campur, ataupun apa nama tu, sepehan batu bata ya. Kita boleh menggunakan media-media macam tu untuk menanam pokok beringin kimang ni, ataupun kita menggunakan media air. Okey, boleh, sangat mudah ya. Pokok beringin kimang ini sangat mudah. Dan teman-teman, saya rasa dengan sedikit perkongsian daripada saya ini dapat memberikan kepada anda semua, tentunya anda yang masih belum mengetahui lagi apa-apakah ciri pokok beringin kimang ini, bagaimanakah keadaan kehidupan pokok beringin ini, bagaimanakah ciri fizikal pokok beringin kimang ini. Saya harap dengan sedikit penjelasan daripada saya tadi ya, untuk perkongsian kali ini dapat sedikit sebanyak memberikan maklumat kepada anda apakah itu pokok beringin kimang dan apakah sebab dan kenapakah pokok beringin kimang ini menjadi satu jenis pokok yang bernilai tinggi apabila kita jadikan sebagai bahan bonsai kita. Baiklah teman-teman, saya rasa cukup sampai setakat ini dulu untuk perkongsian saya pada kali ini. Kemudian saya kongsikan dengan anda semua salah satu jenis pokok yang sangat sesuai dan sangat bernilai tinggi apabila kita jadikan sebagai bonsai kita. Dan teman, seperti biasa ya, kerana anda merasakan perkongsian daripada saya kali ini bermanfaat kepada anda, jangan lupa sila klik tombol subscribe dan tekan tombol loceng supaya anda menjadi orang yang pertama akan dapat mengikuti perkembangan terbaru daripada perkongsian channel saya ini. Ya teman, okey, jangan lupa bagi anda yang belum subscribe tolong subscribe ya, kerana subscribe itu sangat mudah ya. Sama-samalah kita berkongsikan ilmu yang manfaat. InsyaAllah kita juga akan mendapat manfaat nanti. Teman, jangan lupa ya, sekiranya anda ada pertanyaan ataupun soalan, sila tulis di ruang komen ya. Dan jangan lupa share ya, sharekan, kongsikan video perkongsian saya ini kepada teman-teman kita ya, yang sama-sama mempunyai minat pada tanaman bonsai, ataupun kepada mereka yang ingin mengenali ataupun mengetahui apakah itu dinamakan tanaman bonsai. Baiklah teman, cukup sampai setakat ini dulu untuk perkongsian kali ini. Saya akan bawa anda lagi ke perkongsian saya di video saya akan datang. Seperti biasa, salam satu hobi, salam bonsai, salam satu Malaysia. Baiklah teman-teman, sama-sama kita berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jumpa lagi, bye bye. Assalamualaikum, salam satu Malaysia.